Baiklah, teruskan Auda bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Kalau baru saja Auda bersama di rancangan ini, terima kasih kami ucapkan. Kalau dari tadi kita bersama dengan kami, jangan lupa untuk stretching dulu. Stretching dulu otot-otot atuh. Jangan jua indah membuat pergerakan. Kerana pergerakan fizikal ini dapat mencerna atau menerbitkan pergerakan minda. Kerana otak kita ini mesti digerakkan sebenarnya. Agar supaya minda kita ini sehat. Dia tidur taganya memanjang. Kalau satu segmen ini adalah satu segmen bisai tahtu, dan daripada apa yang telah pun bis kita lihat tadi, adanya katanya caranya segmen ini ialah untuk kita ini menguruskan emosi. Kebanyakan di antara kita ini indah faham kadang-kadang menghilangkan tekanan, menguruskan tekanan, bukan menghilangkan tekanan tetapi menguruskan tekanan itu sentiasa ada. Memang sentiasa ada, dan kita akan bercakap nanti bersama dengan Yang Mulia, sudah berada di talian sekarang, Yang Mulia Maja Besara Rosli Bujang, kaunselor profesional, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai iktibar pandemik kukuhkan daya tahan depan ni ketidaktentuan. Assalamualaikum Meja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Maja Besara hari ini? Alhamdulillah, I'm good. So, ada penyampai baru lagi dia. Ada. Siapa berkenal-kenal lah. Saya penyampai baru, Nona Dira. Baru rasanya ini baru pertama kali kita bersua di Rampai Pagi. Nadira. Okay. Alhamdulillah. Jadi pemilihan topik ini sebenarnya kalau saya katakan tadi ada kaitannya dengan Majlis Ilmu baru-baru ini mengenai COVID-19 satu iktibar. Perkataan iktibar itu adalah perkataan yang amat cantik. Kalau dapat disebut cantik Tuan. Jadi boleh Tuan jelaskan tentang iktibar yang kita ini dapat terima sewaktu pandemik ini. Apa sebenarnya? Silakan. Okey. Alright, terima kasih Pak Razi atas artinya pendahuluan tadi itulah. Betul sekali, memang tepatlah topik yang saya pilih pada kali ini. Saya sengaja mengaitkan dengan majlis ilmu yang berjalan di negara kita ini tentang macam mana kita ini boleh mengambil iktibar daripada pandemik yang melanda negara kita ini lah. So ini yang saya kupas. Walaupun seperti biasa, saya akan melihat daripada perspektif sains sosial ataupun psikososial lah, apa spesifik yang mungkin boleh kita ni jadikan pengajaran ataupun menguatkan kita ni lagi lah sebagai individu, sebagai bangsa di bangsa Brunei ni lah. Dan setentunya ada iktibar lah yang boleh kita ni ambil. So memang ada kaitan dengan majlis ini tu. Dan saya dalam konteks perbincangan pada pagi ini saya akan secara khusus melihat kepada aspek itu daya tahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggilnya resilience. Itu yang saya masukkan dengan daya tahan tadi itu. Kemudian dalam daya tahan itu berlaku dalam masa kita ini mengalami krisis krisis pandemik ini ataupun yang dipanggil dalam bahasa Inggerisnya itu uncertainty lah, dalam masa yang indah menentuan ini lah, dalam masa ketidaktentuan ini. Jadi daripada kedua-dua elemen ini, daya tahan dan ketidaktentuan itu ini merupakan salah satu iktibar lah yang boleh kita ambil adalah dalam pengajaran besar lah semasa kita ini menempuhi COVID-19 ini lah. Sebagai mukadimah awal lah, kalau saja namanya iktibar itu kan, I think semua pun kalau saya boleh bertanya macam Fakhrul sendirilah, cuma apa kira-kira sebagai penyampai, sebagai artis di negara, apa iktibar besar kalau boleh saya tanyalah. Yang paling iktibar ialah kan biasanya kalau seniman seniman kalau macam penyampai atau MC ataupun penyanyi ataupun mungkin mereka yang menulis buku dan sebagainya. Waktu ini kan biasanya seni itu disampaikan di hadapan orang. Jadi adanya perkumpulan diadakan kan. Jadi waktu COVID ini, waktu ada kawalan ini, jadi indah dapat kami berkesenian. Jadi itu antara satu kecabaran. Dan daripada cabaran itu membuatkan kami memikirkan apakah yang mesti dilakukan untuk meningkatkan produktiviti. Tetapi kadang-kadang juga kalau saya lah, ya tahu waktunya berehat nih kadang-kadang. Jadi atau kadang-kadang iktibar aja tuh. Nyatanya setiap hari kita nih aktif. Betul. Jadi waktu ada kawalan ni, ya masanya berehat nih. Jadi sambil itu saya mencipta lagu lah. Macam tu kan Tuan.
Ya, betul, betul, betul. Betul, betul. Ini macam saya pula jadi penyampai dia. Tetapi sudah Tentu salah tu pula. sebenarnya sebenarnya Fakhrul sudah dapat menjawab tu, ada sebahagian itu. Contohnya kan disebabkan dari kekangan, disebabkan dari cabaran ini, Fakhrul sebagai seorang seniman, sebagai artis, dia menjadi lebih kreatif, kreatif dalam mendapati cabaran pada masa ini. Jadi itu yang maksud saya tadi, itu kesan daripada impact positif lah daripada negatif ini. Sama ada positif ataupun negatif itu bergantung kepada pola pikir kita ni, mentality kita ni, mindset kita ni. Soal ni kita menerima pengajaran. Betul, mindset. So macam kata ini kali baru dalam alhamdulillah lah beberapa hari ini angka positif COVID ini di negara ini sudah menurun menjadi 2 digit selama lebih 3 bulan lah, syukur alhamdulillah. Sedangkan ada negara lain sedang melalui proses ini, perjuangan ini dengan dengan musuh yang halus ini, tapi memberikan kesan yang sangat dahsyat lah. Sampai bertahun lah kata ini, syukur alhamdulillah dalam tempoh kurang lebih 3 bulan lah katanya sudah menjangkau angka 2 digit itu. Tapi ini masih terlalu awal untuk katanya untuk kadulah bergembira kepada jauh sekali, tapi kita ini perlu tetap mengikuti segala SOP yang ditetapkan itulah. Itu yang ingin saya kupas. Ada beberapa iktibar penting lah yang boleh kita ni ambil lah. Pertama, macam mana satu aspek macam mana orang Keter ini mempunyai daya kecekalan yang tinggi, apa boleh dikatakan kalis. Kalis ini kan indah tembus dulu kalis krisis. Itulah kalis krisis. Maksudnya kalis krisis ini, pandemik ini antara yang boleh kita tanyakan selepas saja ketenangan pandemik pada masa ini kan, adakah selepasannya kita ini akan menjadi bangsa yang lebih kuat? Dan pertanyaan seterusnya, macam mana kalau satu hari nanti ada lagi, tapi na'udzubillah min dzalik, kalau ada lagi pandemik yang macam mana? Sudah setentunya insya-Allah barangkali kita ini akan merasa lebih bersedia, sedangkan dibandingkan dengan sebelum tahun 2020, bukan hanya kita ini, tapi kebanyakan negara di seluruh dunia belum lagi berapa bersedia menghadapi pandemik ini. Tetapi itu antara pengajarannya, iktibar yang besar itu. Tidak ada panduan, tidak ada apa-apa. Tapi harian ini kita ini dengan SOP yang tersendiri, dengan tadi sudah punya pengetahuan dan kebiasaan yang tersendiri untuk mengendalikan krisis-krisis pandemik macam inilah. Kurang-kurangnya ada beberapa iktibar besar itu adalah katanya insya-Allah akan insya-Allah kita ini lebih bersedialah untuk menghadapi pandemik yang seumpama ini di masa akan datang lah insya-Allah. Kemudian ada kedua hal yang penting itu adalah betapa pentingnya digitalization dan digitalisasi ataupun penggunaan macam mana kita ni memaksimumkan penggunaan teknologi itu. Teknologi pada masa ini salah satu game changer dalam tanpa teknologi mungkin tadi agak sukarlah menangani krisis yang melanda negara kita ini. Kemudian ada lagi satu pengajaran yang besar itu, macam mana kita ni perlunya membina rangkaian strategik ataupun persediaan menghadapi hal macam ini. Pertama dari segi alatan-alatan perubatan itu kita ini bergantung kepada orang lain. Nah, ini mungkin satu pengajaran yang boleh kita ambil macam mana kita ini lebih bersedia untuk dengan peralatan tersendiri. Kemudian yang paling besar itu cabaran besar adalah makanan. Macam mana makanan itu sudah mencukupi. Okay? So itu antara iktibar-iktibar yang boleh kita ni ambil lah. Tapi selepas ini insya-Allah saya ingin lebih mengupas kepada aspek-aspek itulah seperti yang katakan tadi itu, lebih kepada daya tahan itu. Itu ingin saya kupas tu, Pak Fakhrul. Jadi sebenarnya saya dan Fakhrul ni tuan tadi ada membincangkan bagaimana kita ni ingin melihat sesuatu itu sebagai satu iktibar, kerana indah mudah ya. Kadang kita dilihat sesuatu kejadian itu ia terkena dugaan dan cabaran yang malas takkan disahut. Tapi sebenarnya bagaimana ni kita ni ingin mendevelop satu mindset yang dapat melihat sesuatu keadaan ataupun kejadian itu dari sudut yang positif. Dan kadang-kadang susah untuk kita ni melihat di waktu kita ni terlalu banyak informasi. Di kiri kanan kita ni banyak informasi yang menakut-nakutkan kita ni. Jadi untuk menjadi seorang yang positif melihat cabaran itu agak susah sekali. Tetapi mungkin Tuan ada cara-caranya, ada garis pandu yang akan dikongsikan. Mungkin macam mana tu Tuan? Silakan. InsyaAllah. Sebelum saya berkongsikan itu, saya bawakan saja apa yang punya analoginya ataupun satu perumpamaan. Saya ini baru habis melihat masa
COVID-19 ni sama banyak 17 TV itulah. Salah satu rancangan yang saya lihat itu ada rancangan dari Turki ni. Dari Turki kan. So yang ani iktibarnya tu sangat besar bah pengajaran dia sampaikan itu melalui cerita. Ceritanya macam ni. Ada seorang hamba Allah di Turki ni. Ini kita dia kisah beratus-ratus tahun dululah. Dia sakit kuat lah. Dia seorang pendeta anulah dia Kristian lah. Kemudian datanglah seorang tokoh agama Islam, seorang imam lah ataupun syekh. Datang mengubati dia sakit kan. Dibawanya 2 gelas air. Sebelumnya gelas yang pertama tu diminumkannya. Nah minumnya ini bagus ini obatnya. Diminumnya pahit bawa ada tu air tu. Sekalinya handangnya pasalnya tu air bercampur dengan cuka katanya. Memanglah pahit kan air bercampur dengan cuka. Lepas tu minum lagi ni cuka tu nya campuran memang bagus untuk kesihatan ketaninya. Dan dibaginya lagi satu secawan air lagi diminumnya. Nyaman manis lah tu minuman itu. Memanglah pasalnya aninya air campur dengan madunya. Kali ini yang pesakitan ini tadi, ia tah madu yang paling nyaman kurasa ni. Kalinya jawab imam aninya. Sebenarnya bukannya itu adalah madu biasa saja. Tetapi yang membuatkan ia nyaman itunya. Tadi kau sudah minum cuka itu tadi punya. Jadi yang menyamankan itu adalah cuka itunya. So faham maksudnya pengajaran yang disampaikan itu. So artinya karena segala krisis yang kita lalui, pengalaman pahit yang kita lalui ini, bila kita disampaikan satu tahap kita ini berjaya menghadapi semua, mengharungi semua krisis ini, itu yang membuatkan kita ini berasa nikmat bahwa aku sudah berjaya. Now, itu yang namanya itu pembentukan daya tahan itu tadi. So daya tahan itu adalah betul. Ya, okey. Adakah kadang-kadang saya meminati topik ini dan kalau sekiranya dengan keadaan ketanian dengan teknologi yang amat canggih dengan pleasure di kiri kanan, kesenangan ketani di kiri kanan sampai ketani terlalu terbiasa di dalam satu macam kurungan ni banyak terlalu di spoon feed dengan kesenangan sampai ada norma baru, perubahan baru ataupun ketekanan sedikit pun buatkan ketani macam tergopoh-gopoh, tercungap-cungap. Apa komen daripada tuan sendiri? Okey. Itu sebenarnya ada kaitan dengan daya tahan itu sendirilah ataupun yang saya katakan resilience tadi itu. Maksudnya daya tahan ini adalah keupayaan ketani untuk survive and thrive. Survive itu maksudnya selamat berjaya mengarungi apa jua ujian inilah. Kemudian berjaya. Kemudian apa jua keadaan-keadaan yang penuh dengan tekanan dan daripada sana itu yang menjadikan ketani memberikan ketani satu kemahiran untuk memajukan diri dan seterusnya menghadapi cabaran-cabaran itu di masa akan datang. Saya ambil contoh macam inilah dalam sebelum zaman ni Datuk ni kata ni bila ada harimau itu merupakan satu ancaman. Jadi kita ni secara otomatik dari segi psikologinya akan ada fight flight response inilah freeze response pada kita ni melawan ataupun ni. Jadi itu tapi harian ni bila kita ni harian ni ancaman itu sebenarnya berlaku setiap hari. So tadi kalau kita ni dah terlatih pemikiran mentality mental kita ni emosi kita ni fizikal kita ni tingkah laku kita ni dah terlatih untuk menghadapi ujian-ujian macam ni. Ini yang akan membuatkan itu kita ni itu dengan cabaran-cabaran sedikit itu kita ni seolah menjadi mengalah misalnya lah. So kalau saya dapat tanya macam I think semua orang kalau pernah melalui masa-masa lalu yang penuh dengan ujian inilah mungkin terlibat dalam kemalangan, mungkin dalam disaster dalam bencana alam atau bahkan dari segi isu-isu kesihatan mental tadi ada dicakapkan tentang binge eating. So sebenarnya semua orang katanya ni adalah ada kaitan ada pernah melalui masa-masa yang penuh dan cabaran-cabaran tadi itu. Tapi tentu sebenarnya cabaran-cabaran yang kita dulu itu yang membuatkan kita ini menjadi lebih resourceful ataupun maksudnya resourceful itu kita ini insyaallah kita ini mendapat pengetahuan pengalaman daripada kejadian-kejadian yang kita lalui itu berbanding dengan orang yang dah pernah melalui susah misalnya. Jadi bila tiba-tiba ia mengalami kesusahan, itu yang agak sukar tu. Tetapi kalau orang tu sudah melalui kesusahan, jadi kesusahan itu menjadi guru arahnya, Pak. Kesusahan itu yang membesarkan ketani. Nah, Anita yang tadinya Pak Guru Raja itu, kadang-kadang ketani setengah-setengah ibu bapa ni, kalau ketani pernah melalui zaman-zaman silam, masa lalu yang penuh dengan kesukaran itu. Jadi bila kita ada anak-anak generasi baru, ketani mau mengurangkan atau bahkan menghilangkan kesusahan itu. Ini adalah satu kesilapan. Sebabnya anak-anak itu ya perlu belajar daripada kesilapan itu, belajar daripada kesusahan itu. Macam mana rasanya kalau ada kawan, macam mana kalau rasanya dia tinggalkan, macam mana rasanya kalau ia terpaksa menunggu
batah apa aja ni. So semua itu sebenarnya memberikan satu bentuk daya tahan ataupun resilient lah kepada anak untuk mengharungi kehidupannya masa-masa akan datang itulah. Okay, so itu yang adalah yang masuk dengan daya tahan tadi itulah. Jadi kalau dari segi itu kalau saya kata ni mengupas sesuatu daripada aspek tertentu, kata ni seolah macam itulah macam dalam keadaan sekarang ni orang yang punya daya tahan yang tinggi ni, ia ada sense of control, ada kawalan diri itu. Macam dalam konteks pada masa ni banyak tu misalnya kata ni kalau ada dua perkara yang sangat penting. Pertama, perlu memikirkan apa sebenarnya yang boleh kita dikawal dalam kehidupan ini, apa yang sebenarnya indah. Contoh yang boleh kita dikawal misalnya kita ni boleh mengawal betul sama ada mau mengikuti ataupun tidak peraturan-peraturan yang dikeluarkan ataupun oleh Kementerian Kesihatan berhubungan dengan social distancing untuk membatasi maklumat yang kita diterima. Kemudian macam mana kata menyesuaikan macam Fahrul tadi pasal lebih kreatif menyesuaikan keadaan itu dengan keadaan sekarang ini untuk lebih kreatif dalam mengembangkan untuk meningkatkan produktiviti dia itu ataupun kata ini mengurangi social media kata ni, okay? Suatu yang dalam kawalan kita ni. Tapi orang dalam masa yang sama ada beberapa yang di luar daripada kawalan kita ni. Contohnya kita ni dah dapat mengawal tentang barang-barangan yang ada di kedai apa tu habis ke apa. Yang tiba-tiba kita ni marah kan itu balik semula jiwa kita ni sendiri. Dan sampai bila COVID-19 ni akan berakhir? Itu di luar daripada kawalan kita ni. Dan macam mana orang bertingkah laku walaupun kerajaan sudah menetapkan peraturan jangan keluar antara pukul 8 malam sampai so masih ada. So orang-orang tu dah dapat kita dikawal. Tetapi kita ni dapat dengan peraturan-peraturan kita ni tadi tu. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh orang yang mempunyai daya tahan yang tinggi itu, ia berfikir untuk mengawal, tidak membiarkan saja keadaan itu berlaku, tetapi cuba untuk dengan pemikiran yang positifnya tadi itu mengawal. So I can daripada kalau macamnya kata dia apa dia boleh buatnya. Kalau orang kata ni nasi sudah jadi buburnya. Suatu macam seolah mengalah kalau nasi jadi bubur itu. Kalau orang pikiran positif, bagi saya bubur itu saya bagi kicap biji bawang goreng ayam nyaman jadinya itu bubur itu. Kalau saya pikiran positif. Yes, macam mana untuk menyamankan sesuatu keadaan lah tu Dan bila mana kita ni menyentuh ni mengenai kedaya tahanan ni, memang setentunya di cabaran COVID-19 ni ada perasaan uri yang orang. Memang tu anxiety ada anxiety tu memang ada, tetapi makin membuat waktu ketika COVID-19 ni. Jadi mungkin Tuan ada beberapa saranan ni bagaimana untuk mengurus perasaan uri ni, terutama sekali di dalam cabaran kita ni memutuskan rantaian COVID-19 ini. Silakan. Alright, terima kasih Nadirah betul lah. Betul. Okey, jadi uri ni istilah orang kata di bilangnya kalau dalam bidang psikologi ataupun psikiatri itu dipanggilnya anxiety ataupun kerisauan. Cuma tak kalau risau ataupun ingau atau boria kalau hanya sedikit, okey tak apa-apa. Tapi kalau ia sudah berulang-ulang balik-balik, itu yang boleh menjadi penyakit mental, okey. Cuma ada contoh-contohnya ni, ada kan orang kata ni bori, sudah kamu tutup pipe tadianya, sudah kamu tutup tambak, sudah kamu kunci pintuannya. Kalau sekali dua kali, okey. Tetapi kalau ia berterusan, urian yang boleh menjadi penyakit boleh menjejaskan kesihatan mental kita ni lah. Jadi itu salah satu tipsnya tu untuk kita ni menghilangkan uri yang terlampau bori apa ni sebenarnya adalah untuk kita ni kalau sudah terbiasa tu ubah dengan kebiasaan tu meyakinkan diri kita ni bahawa sudahnya macam itulah. Penting dalam agama ada mengajarnya macam mana kata menangani kalau misal uri itu sama ada kalau dikaitkan dengan agama ada kaitan dengannya bisikan syaitan apa. Tapi itu tu dari seginya dari segi psikologinya tu bahawa kita ni kita ada pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita itu. So pemikiran tadi ni kalau uri itu disebabkan dari pemikiran yang tidak betul ataupun irrational thinking, pemikiran yang salah, pemikiran itu kita diluruskan. Tapi kalau disebabkan dari perasaan dan perasaan yang kita betulkan. Jadi itulah maksudnya kita perlu sama tu balik sebelah berfikir kepada hal positif tadi itu bahawa ini adalah perkara-perkara yang boleh dikawal
waktu kawal saja. Jangan memikirkan hal-hal yang dapat kita kawal tadi itulah. Bahwa pernah juga saya highlight sebelum ini, 90% daripada kehidupan kita di hari ini adalah dalam kawalan Qatari. 90%. Pasal tu 10 saja yang di luar daripada kawalan Qatari. Jadi kalau katanya asyik memikirkan yang 10% saja itu yang di luar daripada kawalan Qatari. Itu yang buatkan hidup tadi dan tadi tenang tu. Tapi kalau tadi ini 90%, it's a choice dalam choice taraf itunya, ini pilihan punya. Aku boleh memilih apa. So tadi pilih yang baik-baik, pilih yang positif, pilih untuk hidup tenang, pilih untuk bahagia, pilih untuk hidup daripada pada sebagainya, berpenyakit dan sebagainya. So seperti yang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh tuan tadi kan, ia adalah sesuatu itu adalah pilihan ya. Apa saja yang kita maukan itu merupakan pilihan dan semuanya datangnya daripada pemikiran kita ni. Dan tentang topik kita ni pada hari ini ialah mengenai dengan kita ni didepani dengan ketidaktentuan. Jadi itu yang membuatkan kita ni agaknya resah dan sebagainya. Dalam 3 minit saja kita ni dapat bersama, 2 minit kita ni bersama. Mungkin dapat dirumuskanlah tentang topik kita ni pada hari ini. Kalau saya, benarkah atau tidak, Tuan, benarkah atau tidak, kalau saat kita ni menerima hakikat bahawa masa depan ini sebenarnya indah menentu, adalah sewaktu, jadi waktu itu kita ni akan bersikap tenang untuk menghadapi masa depan kita ni. Jadi adakah setuju atau tidak dengan fakta berkenaan, dengan statement berkenaan? Silakan. Alright, itu sebenarnya memang adalah betul sekali lah. Betul masa depan itu memang kita tidak dapat meramal, tidak dapat menjangkakan apa yang bakal terjadi lah. Tetapi itu sama balik semula tentang kawalan tadi tu, di luar yang itu masa depan itu yang di luar daripada kawalan kita tadi. Yang kita ni dapat kawalan itu keadaan ni masa sekarang ni. Jadi daripada kita memikirkan masa depan belakang tentu ada ujung pangkalnya. Dan fikirkanlah keadaan kita ni masa apa yang boleh saya kawal pada masa ni. So jadi tadi macam saya tadi tu secara ringkaslah apa yang saya katakan tadi tu bahawa daya tahan itu sebenarnya satu hal yang potensi sangat pentinglah kita ni kembang. Ia tak masanya kita ni mengembangkan daya tahan yang tadi dalam masa COVID ni. Kata ni semua dari siapa terkecuali terpaksa melalui krisis pandemik ni. Jadi daripada krisis ni yang daripada kata dia terus bersedih saja, meratapi sudah ada apa. Tapi kalau kita melihat pada aspek positifnya tu itu yang akan memberikan tadi satu kekuatan yang tersendiri untuk kita ni mengharungi lagi apa juga cabaran-cabaran yang di masa akan datang sudah tidak. Jadi artinya dalam masa yang sama antara untuk kita hidup dengan senang lenang dengan melalui masalah sebenarnya ia boleh berlaku dalam satu masa itu bang. Okey, so artinya kehidupan anda akan semua tenang saja bang. Kalau macam pelayar kalau yang berlayar di laut tenang saja, ia akan menjadi seorang yang berkemahiran bang. Tapi kalau ia melalui lautan yang penuh dengan ombak itu buatkan dia lebih skillful, lebih bijaksana dalam mengalami kehidupan. Lalu sama juga dengan kita ini dengan segala cabaran ini kita tidak mampu mengharunginya. Insya-Allah ia akan buatkan kita ini menjadi lebih berkemahiran, lebih produktif dan lebih bersedia untuk hidup melalui kehidupan kita ini dengan lebih baik. Insya-Allah. Ya, kami ucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsiannya dalam wawancara untuk hari ini. Kita ni bersama dengan Major Bersara, Yang Mulia Major Bersara Rosli Bujang merupakan seorang kaunselor profesional dengan segmen wawancara kita ni. Bisaitah tu bertajuk Iktibar Pandemik, Kukuhkan Daya Tahan, Depani Ketidaktentuan. Dan kita harapkan daripada wawancara tersebut kita ni dapat meningkatkan daya tahan kita ni, bukannya immunity daripada vaksin sahaja. Betul. Tetapi ini kekuatan kita ni datangnya daripada semua tekanan yang tani hadapi. Kecergasan minda kita ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi tuan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.